wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati barisan kepimpinan Masjid Kampung Rincing Hulu, tuan-tuan sekalian, pagi ni kita berkuliah subuh. Ini adalah masjid surau yang ketiga saya keluar rumah untuk menyelesaikan tugas untuk kuliah. Yang pertama hari Rabu, yang kedua semalam, 3 hari ni, 4 tak tahu. Bergantung kepada mesej masuk. Kalau tak masuk pun bagus, duduk rumah je. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita dapat sama-sama datang ke masjid, dan masjid ini antara masjid yang kedap udara, tutup kan, semayang tenang, aman kan, tak dengar bunyi pusing apa-apa pun, sedap kan. Bagus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Selangor ni rakyat dia, tuan-tuan tahu tak berapa juta? Orang Selangor kena tahu berapa jumlah rakyat dia. Tuan-tuan kena ingat, saya pun tak tahu, tapi saya dapat tahu daripada data yang dibagi. Berbanding negeri lain, negeri Selangor ni dia punya rakyat dia 6.2 juta orang. Berbanding, nak sebut banding, berbanding negeri Perlis 290,000 saja. Jadi bila kita compare antara data ni, kenapa Selangor ni antara negeri yang orang Selangor bunyi sikit? Kenapa tak boleh? Kenapa surau ni, kenapa masjid tak boleh kan? Kenapa kan? Dan pekerja asing kat Selangor ni data ni yang saya dapat ni, 60,000 orang pekerja asing kat Selangor ni. Itu sebabnya Selangor antara negeri yang straight sikit dari segi pengurusan COVID-nya. Jadi rakyat Selangor ni faham dah. Tapi yelah, akan tanya kenapa gitu. Dan ada soalan yang ditanya kan, kenapa pasaraya orang ramai sangat. Pasar Tesco, Econsave, mana-mana pasar Aceh, kedai makan. Dan baru ni saya pergi IOI. Saya tengok ya amat orang terlampau ramai, tuan-tuan sekalian. Ramai sungguh. Nak jalan pun susah. Dalam tu kedai makan orang penuh, melimpah-limpah. Nak kata SOP tak ikutlah kan, memang ramai sungguh. Jadi orang akan tanya, kenapa surau tak buat macam pasaraya ataupun tempat makan? Tuan-tuan, Mufti ada jawab tau. Saya nak sebut sikit lah tuan sekalian sebelum saya baca satu hadis pendek ni. Dia kata kita kalau nak beli ikan, kita tak dapat beli dekat surau, kita tak dapat beli dekat mana-mana, beli kat pasar. Dia kata kita nak makan, kita terpaksa keluar beli dekat kedai makan. Itu kena faham, dia kata. Cuma masa solat, kita boleh solat di surau dan kita boleh solat di rumah. Tu kena faham.
Dia orang Selangor ni kenapa negeri lain boleh buka, itulah suasana yang berlaku di Selangor. Orang marah apa pejabat agama lah, JAIS kan, tetapi pihak JAIS betul-betul lumus buat SOP untuk Masjid Surau. Alhamdulillah baru-baru ni ada taklimat dibuka balik pengajian dan dibuka balik kapasiti yang lebih banyak, kecuali muslimat masih lagi tak dibenarkan. Muslimat dibenarkan nanti 1 Ramadan hanya kalau di surau biasa ni, surau Jumaat 50 orang sahaja. Pasti akan berlaku perebutan untuk datang ke surau 1 Ramadan. Orang Malaysia ni bila 1 Ramadan, malam 1 Ramadan memang ramai. Itu pun surau kena manage sebaik mungkin supaya tak berlakunya pertembungan antara mereka. Contohnya mukadimah lah tuan sekalian, 6 bulan tak datang, bulan 10 tak datang tuan sekalian. Baik. Dan malam tadi saya tidur, saya terjaga 10 kali. Kan? Mop jaga pukul 1. Selamat. Saya ni ada rekod buruk sikit kuliah subuh tuan sekalian. Rekod buruk saya tak datang kuliah subuh sebab terlebih 6.30 terjaga. Pukul 1.30 terjaga. Tengok 1.30. Berdebar-debar jantung kan. Pukul 2 sampai pukul 4 terjaga, saya lelak balik. Pukul 4.30. Dia setengah jam oh. Dia punya kejutan oh. Pukul 6 melompat masuk bilik air. Masya Allah. Datang masuk sini, mana pintu nak masuk pula tak jumpa. Semua tutup. Pergi sana kunci, pergi sini, mana ni? Saya pun relax sekejap kan. Adalah abang tu, pintu ni ustaz. Okey buka. Oh ni ke? Atau kedap. Okey tuan sekalian ya. Ini mukadimah tak ada apa pun. Syuruk berhenti lah kan. Tu jelah. Tuan-tuan, hadis ni ada ramai ustaz kata hadis ni kita kena amal lah. Jangan kita banyak solat. Ada orang dia banyak solat tapi hadis ni orang tak amal. Ni satu ketinggalan lah. Jangan kita ni banyak solat banyak tak masalah, tapi hadis ni Nabi pesan kena buat lah. Ada orang suka pergi masjid tapi hadis ni dia tak amal. Suka pergi masjid tapi tak amal hadis ni. Tengok. Penting hadis ni tuan-tuan sekalian. Ataupun dia selalu bangun malam. Bagus tak? Bagus bangun malam ni. Allah sayang orang bangun malam ni. Tapi ni pun Allah sayang juga. Kena buat hadis ni. Jom kita amal tuan-tuan pagi-pagi ni hadis yang Nabi sebut ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar. Daripada Umar, Ibnu Umar, bukan daripada Umar, anak Umar, Abdullah. Anna rajula jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya datang seorang lelaki kepada Rasulullah zaman tu. Faqala, bertanya kepada Nabi. Zaman Nabi ni ramai orang tanya soalan sebab Nabi ada. Zaman ni orang tak tanya soalan. Walaupun ulama' banyak tapi tak tanya. Yang tanyalah, yang tak tanya main Google je. Main Google pun kita pun tak pasti ini betul ke tidak pun tak tahu. Tuan-tuan hati-hati. Bila tak tahu satu persoalan, tanyalah kawan-kawan yang kita rasa dia tu valid untuk menjawab soalan. Orang alim dekat Semenyih, orang alim dekat Selangor, orang alim dekat Malaysia ni ramai tuan-tuan sekalian. Tanya soalan dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, ustaz, apa hukumnya macam ni? Tanya. Jadi bila kita terima satu soalan kita tak faham, kita Google tu pula kita bimbang, dia bawa ke tempat lain, kita bimbang. Dibawa ke Afrika kita tahu, dibawa ke Bombay kita tahu. Kan Google tu jawapannya wakil Malaysia dengan wakil tempat lain tidak sama. Wakil tu suasana dekat tempat kita dengan suasana tempat di luar negara tak sama. Jadi jawapannya mesti tak sama. Gitulah.
Jadi pemuda ni tuan sekalian, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah?" Dia kata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang sangat dicintai Allah?" Ini soalan dia. Kemudian dia tanya lagi, "Wa ayyul a'mali?" Tadi soalan ni yang pertama apa? "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang dicintai Allah?" Satu. Soalan pertama dia tanya. Soalan pertama ni Nabi jawab hanya ada satu jawapan. Jawapan dia. Satu jawapan inilah merangkumi kehidupan kita. Tetapi bila pemuda ni tanya soalan kedua, "Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah?" "Ya Rasulullah, dan apakah amalan yang sangat apakah amalan yang sangat dicintai Allah?" Maka Nabi jawab ada 4. Beza tu. Yang pertama, manusia yang Allah cinta siapa? Ada satu jawapan. Nabi jawab. Sekejap lagi saya baca jawapan tu. Saya baca soalan dia. Ni ulama suruh kita amal ni, jom amal, dia kata. Ini kalau siapa amal ni terbaik lah. Barulah nanti dekat pada mahsyar kita punya timbangan tu berat, dia banyak, bukan solat dia banyak. Kan, solat tu wajib lah kan. Solat sunat tu itu individu. Memang banyak pun tuan-tuan kan. Ya, tuan-tuan banyak dah tu. Jangan ceritalah, jangan cerita kat orang sudah. Aku malam tadi kan tahajud, aku sebulan tahajud 30 kali tu. Tak payah cerita kat orang. Diam-diam sudah, tu dengan Allah. Baik. Okey, wa ayyu a'mal ahabbu ilallah, dan apakah amalan yang Allah sangat cintai? Bukan suka, cinta ni. Allah sangat cinta kepada orang yang beramal dengan amal ni. Baik. Soalan, saya pergi ke jawapan pertama, yang soalan pertama tadi. Faqala Rasulullah, tuan-tuan sekalian ni, ingat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, soalan pertama ni power, jawapan pun power. Siapa ada ni, maknanya Allah sangat cinta orang ni. Tak kira dia ustaz, tak ustaz, nelayan, pemimpin, kaya, miskin, dia tu berpangkat tinggi, berpangkat rendah, pesara, ada ni, Allah sangat cinta orang ni, tak kira siapa pun. Apa dia tuan-tuan sekalian? Ahibbun nas, tu dia. Yang sangat Allah cintai manusia ini ilallah anfa'uhum linnas, yang sangat memberi manfaat kepada manusia lain. Ni dia. Ini soalan pertama, ini jawapan pertama. Memberi manfaat. Dia tu sangat memberi manfaat. Ada dia ni memang bagi manfaat kepada kampung tu, contoh. Dia ni ada manfaat di organisasi sampai bos tak buang dia lah. Contoh. Tak boleh buang orang ni. Dia ni kerja tu yang terbaik punya kan. Curi tulang tak pernah. Datang awal balik lewat pula. MC tak pernah. Walaupun sakit tak MC. Bayangkanlah. Sakit ni datang kat kerja. Masya Allah, manfaat. Kan? Tak pernah cakap no. Tak pernah. Yes. Tak pernah no. Boleh tak tolong buatkan laporan ni? Baik. Boleh tak pergi ni? Baik. Boleh tak kongsikan sedikit apa yang awak dapat semalam? Baik. Boleh tak tolong orang ni? Baik. Ini pekerja kalau dapat macam ni, tuan sekalian, terbaik lah. Betul, bakal senang jadi bos ni. Boleh tak besok awak pergi kursus ni? Tak nak. Kenapa tak nak? Ikut saya lah. Boleh tak tolong orang ni? Dia kan pandai? Banyak alasan pekerja. Jadi memberi manfaat dekat tempat kerja. Baik, habis tuan-tuan, jadilah orang yang bermanfaat kepada manusia lain. Jangan banyak berkira sangat. Manusia ni ada dua. Satu yang berkira-kira sangat, satu yang tak kisah. Ada kat dunia ni. Tuan-tuan dah jumpa lah orang tu kan. Jangan cerita kat orang sudah. Pernah aku jumpa kawan-kawan yang berkira sangat ni. Ada yang bagus lah. Baik.
Dan Nabi jawab pula, amalan yang Allah sangat cintai ada empat. Ni dia tuan sekalian. Baik. Wa ahibbu a'ma ilallah. Amalan ini tuan-tuan sekalian, kita dah buat dah. Cuma kita kena konsisten. Empat ni kalau dapat buat. Okey. Yang pertama betul kan? Dia jawab sururun. Ni jawapan dia. Pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Nombor satu. Apa dia? Nabi jawab, amalan pertama ialah, ni ranking yang Nabi sebut nombor satu tau. Nabi tak sebut yang terakhir. Nabi sebut yang pertama, iaitu membuat orang lain gembira. Nombor satu. Nampak? Tuan-tuan, ulama dia ulas hadis ni, nombor satu, siapa yang gembirakan orang Islam ini, maka itu adalah ibadat. Contoh, seorang suami belikan isterinya rantai emas, contoh kan. Rantai emas tu dia punya nama biskut cair, contoh. Biskut cair ke apa benda tak tahulah kan. Isteri dapat rantai emas tu, dia gembira sangat. Maka bila dia gembira, itu namanya ibadah. Nampak? Bila dia gembira je, ibadah. Kan? Seorang ayah membelikan anak dia mainan, balik-balik je, anak aku ada 3 orang, tiga ni Power Rangers, tiga Power Rangers. Bila sebut Power Rangers, lelaki lah kan, dia bawa balik Power Rangers, beli mainan kan, balik anak melompat, ye, gembira tak? Gembira kan? Nampak? Tu Nabi kata, ni memang buat orang lain gembira. Ayah bawa Power Rangers, suka kan? Ibadah pada tuan-tuan, ibadah pada ayah tu. Tu dah bagi orang gembira. Yang ketiga, imam di sesuatu tempat. Contoh, di tempat kita ada surau, ada imam. Di tempat ni ada masjid, ada imam. Kenapa saya sebut imam, tuan sekalian? Imam ni, siapa-siapa yang nak jadi imam, tak payah minta jadi imam saya postan ni. Jangan nak minta-minta. Imam bukan mudah tugas dia. Saya dah survey dengan masyarakat, tanya. Sebab saya dah imam lama, tuan sekalian. Tahun ni je begitu jadi imam 3. Sebelum tu imam 1, 15 tahun. Kan? Tuan-tuan, tak payah minta jadi imam, jangan. Sungguh saya kata ni, saya jadi imam lah, jangan, walaupun allowance besar. Tuan-tuan, imam ni bukan bacaan sadap je, bukan. Itu silap. Imam ni adalah orang yang tak berkira dengan jemaah di tempat dia dan tidak menyusahkan masyarakat. Itu imam. Bukan bacaan sadap saja. Sadap konon lah kan, baca sedap, orang pun suka, nak datang, betul. Tuan-tuan, saya ambil bagi tahu pada tuan-tuan. Okey, yang tadi mak ayah menggembirakan anak-anak, suami menggembirakan isteri, dan imam menggembirakan jemaah. Contoh apa tuan-tuan sekalian? Contoh ya, bila jemaah jumpa imam, dia takkan jumpa pengurusi dia. Dia tak akan jumpa pengurusi. Mana imam? Mana imam? Nampak? Mana dia jumpa Bilal? Tak ada. Dia jumpa imam juga. Mati ke, nak tahnik baby ke, apa tu isteri nak bercerai ke, anak nak masuk universiti ke, imam. Nampak? Imam ni bukan kerja baca sadap, tak. Kan? Mana imam? Tu imam, besok ni saya ada akikah lah, imam boleh ke baca doa? Tak boleh dah. Tak boleh. Macam tu jawapan kan. Saya ada hal lah. Nampak? Memang ada hal, tapi cara mempersembahkan kepada dia, cara yang boleh menggembirakan dia. Macam ni lah dia kata, saya akan hubungi imam lagi satu. Tu cara kan.
minta maaf ya cik, saya akan hubungi imam 2, imam 3, tak dapat imam 3, imam 4, tak dapat juga, saya hubungi Bilal. Itu jawapannya. Oh tak, saya tak senang. Tak boleh. Tuan sekalian, dia mesti menggembirakan, bukan bagi orang tu. Aku datang ni nak selesaikan masalah, tiba-tiba tak dapat apa-apa hasil. Dia balik, imam ni muka dah kotat, kasar lalat tu. Sebab saya tengok, saya sendiri tuan-tuan sekalian, kat taman kita tu macam perangai kan. Apabila dia datang tuan-tuan sekalian, Ustaz boleh tak besok ada kenduri, boleh. Jemaah saya ni ada pelbagai masalah. Siapa yang jemput tu Ustaz? Adalah jemaah tu. Ustaz pergi ke? Saya pergilah, dah jemput saya kan. Tak nak pergilah. Tak nak pergi. Tak pernah jumpa kat masjid pun. Nampak? Langsung tak pergi. Tuan-tuan, saya pergi seorang-seorang. Ustaz, jemaah surau tak datang ke? Tak datang. Dalam hati, kau lah punya pasal, saya kata. Sebab apa? Kau tak pernah datang surau. Orang jemaah surau ni macam-macam perangai. Kadang-kadang malah datang, tak pernah jumpa pun. Saya banyak kali kono tuan sekalian. Pergi seorang-seorang. Mana jemaah surau Ustaz? Tak datang, ada hal. Cover. Padahal saya datang. Tak pernah jumpa, tak kenal pun Ustaz. Ni manusia macam tu. Kita pergi sana, kita menggembirakan dia. Imam ni tuan, jangan muka ketat, tak boleh muka masam, tak boleh. Saya kata. Sebabnya jadi imam tak payahlah jadi imam payah. Kotok pintu pukul 2 pagi rumah kita. Tung 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 tung. Bergegar rumah kita, orang kotok apa hal, pencuri ke? Nangis. Kenapa ni? Adik saya dirasuk jin Ustaz. Rasuk jin pula. Macam mana kita ni tak pandai nak buang-buang jin dia, buang sampah pandai. Baik. Macam ni lah dia kata. Saya panggil Ustaz yang pandai tu. Rasilah Ustaz, tengok. Bila kita kata kita cari Ustaz lain, kita tak pandai buang jin, kita kata. Kita pandai buang sampah je. Nampak? Baru dia reda. Kita panggil lah geng-geng Darul Syifa ni. Oi, depan rumah aku ni ada jin rasuk lah, boleh tak datang sekejap? Dah pukul 3 pagi ni. Okey. Datang. Mana yang kita tak tahu, kita bagi orang yang tahu. Jangan kita tak tahu, kita buat-buat tahu. Jahanam. Macam saya itu, pernah sekali saya dipanggil untuk halau jin. Saya pergilah buat-buat tahu ni. Lalas jin tu tendang saya. Mau padan muka. Saya tiup, dia tiup balik, terpelanting saya. Dah kita tak pandai. Saya saja baca ayat kursi, jin pun baca ayat kursi. Bayangkanlah. Dia pula baca ayat kursi dengan kita. Alamak, jin ni power pula kan. Aku pun tahu ayat kursi. Dia jawab. Macam. Tuan-tuan, gembirakan hati orang ni kan. AJK Masjid Surau pun sama lah. Jangan muka kotat je. Tak payah JK. Kalau JK muka ketat, mesti muka senyum. Jemaah ni tengok muka senyumnya, suka dah. Seronok nak jumpa orang, muka dah senyum, dia sendiri pun dah okey. Nak jumpa imam lah macam tu, tak jadi. Mau imam lain macam je, tak jadi. Saya pesan banyak kali ni kan, orang nak sangat pegang-pegang ni, tapi nak pegang, tapi dia aplikasi dalam masyarakat tak ada. Gembirakan orang-orang yang lain. Okey, baik, itu yang satu. Nombor 2 dia sebut au takashifu anhu kurbatan, atau nombor 1 tak boleh buat nombor 2. Au takashifu anhu kurbatan. Apa dia? Mengangkat kesusahan dari orang lain. Hilangkan salah satu susahnya pada orang tu, hilangkan. Tuan sekalian, apa dia? Tuan-tuan,
Dalam keluarga orang tu, dia banyak masalah. Pertama, Puan sekalian, duit tak ada. Satu. Anak tak dapat pergi sekolah. Dua, sebab apa? Tak ada, tak boleh nak hantar. Tiga, Tuan sekalian, apa dia? Masalah kena buang kerja. Macam-macam masalah, Tuan sekalian. Sampai hutang pula banyak. Baik. Hilangkan salah satunya. Kan? Hilangkan salah satu, Tuan sekalian. Saya ambil apa yang berlaku dekat budak saya di sekolah. Saya pegang kelas paling hujung sekali, darjah 6. Dalam tu ada 7 orang yang menerima bantuan. Kan? Jadi adalah parent ni mesti saya, Ustaz, buku tulis anak saya masih tak ada. Dia kata, boleh tak saya membeli buku tulis itu selepas dapat bantuan 100? Dia mesej saya. Saya kata, tak apalah puan, buku tulis saya dengan kawan-kawan saya akan beli kan. Saya pun open dalam grup, tuan-tuan sekalian. Dalam grup, kata, Assalamualaikum, kelas saya ni menghadapi masalah buku tulis tak ada. Open pop, masuk status, tuan-tuan sekalian. Tak sampai berapa minit, pop, masuk ke saya punya WhatsApp. Ustaz, berapa nak duit? Oh, tu dia. Ustaz, tak dapat duit. Saya pun, tuan sekalian, saya ni duit yang orang bagi banyak-banyak tu saya ambil, saya beli buku tulis. Tu dia, tinggi ni saya beli kan, letak dalam kelas. Okey, murid-murid sekalian, mana-mana yang tak ada buku tulis, ambil kat depan. Ya ke Ustaz, kena bayar ke? Sebab kena bayar ke? Tak bayar. Ya Allah, akik tangan macam ni ha? Budak tu, bukan budak tu, budak lain. Terima kasihlah Ustaz. Ya Allah. Kan? Sebab apa? Mak dia tak mampu beli buku tulis. Masa nak sekolah itu, buku tulis pun tak ada. Mak tak ada duit. Saya masih balik. Puan, duit 100 tu, puan tak payah beli buku tulis lah. Buku tulis kami dah beli 100 pieces untuk anak-anak kelas saya. Ya ke Ustaz? Terima kasih banyak-banyak lah Ustaz. Nampak? Dia susah tuan sekalian. Bukan senang. Yang nak beli emas pun tak mampu. Mana emas? Emas tak ada lah Ustaz. Tak boleh beli. Mesej lagi dekat geng-geng kaya ni, geng kayangan. Saya ada tim, saya ada tim kayangan. Bukan saya kayangan, ada tim kayangan tau. Tim kayangan ni, bila kita masuk ya, kalau sebut pasal budak, macam tu ya. Kelas saya ni emas tak ada. Namanya tak pakai emas, sebab pergi sekolah wajib pakai emas. Budak tak pakai emas, tuan sekalian, sebab tak budak beli. Kan, betul tak? Okey. Pap, dia bagi 60 kotak. 60 kotak, gila tuan sekalian, banyak nak mampu. Banyak yang kotak ni. Kan? Jadi saya pun agih kelas lain. Cikgu ambil banyak sangat ni. Kan, kelas saya banyak. Bertimbun budak, Ustaz tu kena beli ke? Percuma lagi. Alhamdulillah. Lepas tu doa ni bagus pula, Ustaz, kami doakanlah kepada siapa yang banyak sumbang pada kami. Dia doa tu yang main-main. Amin. Hilangkan kesusahan. Dan ada budak saya pula yang bila time rehat tak makan. Kenapa tak makan? Mak tak bagi duit. Satu. Kemudian tak bawa bekal. Bekal pun tak ada. Tuan-tuan, biasalah, saya ni jenis bukan kaya pun nak main mesej je. Bab tu orang suka lah kan. Ustaz, esok hari Jumaat esok ni saya sponsor semua murid Ustaz, semua sekali. Tu dia. Jadi diorang Allah kan. Lepas tu diorang ni bila kita sebut begitu, diorang ni mendoakan siapa yang nyumbang tu. Nampak? Kelas saya ni memang susah kadang-kadang. Saya tengok, lepas tu, Ustaz, saya baru dibuang kerja, saya baru diberhenti kerja lah Ustaz. Tiada pendapatan ni. Pencen askar 1,200 je. Macam mana nak buat ni? Kan, mesti kat saya. Ni kelas saya lah yang saya handle sekarang. Yuran nak bayar RM150 nak kena bayar kan. Ni yang berlaku. Baik, habis ya. Tentu hilangkanlah salah satu. Nak hilang semua tak mampu kan. Hilangkan sebahagian jadilah. Kan.
Okey, habis. Okey, yang ketiga. Apa dah ni? Sikit lagi. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan, membayarkan hutangnya. Ni bayar. Okey, bayar hutang ni kita utamakan dulu adik-beradik. Jangan utamakan orang lain. Adik-beradik kita ada yang susah hutang tak boleh bayar, kita bantulah. Macam tu. Macam satu keluarga ni ada 8 adik-beradik. Adik-beradik yang ada seorang adik ni memang masalah hutang tak dapat bayar sebab gajinya bawah 1,500. Anak ada 4. Maka adik-beradik lain ni tolong bayarkan hutang adik ni. Contoh, bayar hutang kereta sikit, bayar hutang PTPTN, bayar hutang apa. Adik-beradik lain tolong bayar sikit-sikit. Bagus keluarga ni. 8 adik-beradik, 7 berduit. Ada seorang yang susah. Allah uji seorang ni susah. Kan, gaji tak banyak, nak pinjam rumah tak lapeh. Memang tak lapeh tuan sekalian. Jadi hutang pula, banyak hutang nak bayar. Jadi yang lain ambil inisiatif, tolong bayarkan hutang adik ni. Itu apa kita membayarkan hutangnya, utamakan dulu kaum kerabat. Jangan kita utamakan orang lain, adik kita susah biar. Yang terakhir, au tatrudu anhu ju'an. Ni ramai yang buat, menghilangkan rasa laparnya. Lagi tak nak Ramadan. Ni ramai. Dia sebenarnya bukan waktu Ramadan saja, tak Ramadan pun kita boleh hilangkan rasa lapar. Tonton orang yang dekat simpan rompet yang main kerenceng tu lapar tu. Kan? Orang yang simpan rompet ting 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 tu 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 on kan? Apa tu bila time dia rehat tu, saya tengok dia rehat kat mana, dekat bus stand. Makan. Lapar. Orang bagi duit RM2, RM3. Saya pernah makan depan dia tu, dia duduk pop. Mak tengok macam mana kan. Dia okey je, dia cerita lah. Aku dulu tak macam ini. Zaman ni sekarang ni macam ni, kenapa? Adolah, dia kata. Aku dulu tak macam ni, dia kata. Aku ni je. Mana nak tanya kan? Lapar dia. Bila dia makan kat kedai, mesti orang bayarkan dia. Sebab dia tak ada duit. Dia tahu kerja orang jadi polis trafik je. Sama kau? Sama kan? Sama. Saya kadang-kadang kat tangan kan. Alhamdulillah dapat rokok best member kan. Baik. Okey, sebelum saya tutup, Nabi ada sebut lagi walian ummati wali anna amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an antakifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahra. Ni last dia sebut tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim itu suatu keperluan. Nabi berjalan dengan orang yang susah lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Nabi bagi tahu kan, jangan kita nak ibadat tanpa kita ambil tahu kesusahan orang lain. Ingat, Nabi kata apa? Aku lebih suka berjalan bersama orang yang susah, menyelesaikan masalah tu, lebih daripada aku cintai daripada duduk masjid Nabi selama sebulan penuh. Okey, tuan-tuan sekalian, ini yang kata ulama, amalkanlah. Sebelum kita mati, tuan-tuan sekalian, ompek-ompek ni amalkan. Keluar dari masjid aja, aku nak gembirakan siapa hari ni? Nak gembirakan isteri. Jom kita pergi roti canai sekejap. Ya kau bang, suka. Kan? Kang pukul 3 Kang saya nak bawa semua nak pergi Alamanda contoh. Kenapa ayah? Nak beli baju rayuk. Copek aja ya. Mesti copek kan duit habis. Poi. Oh suka. Fikir apa nak bergembira kat jiran ni ke apa ke. Keluar masjid ya.
apa benda yang kita nak gembirakan orang. Okey, kepada imam AJK Masjid Surau semua ni yang saya sebut tadi tu, tolong amalkan. Jemaah kita suka kalau AJK imam ke sesiapa, Bilal ke, dia sonyum kan. Lagi satu yang disebut dalam apa tu syarat jadi imam ni, payah juga, nak ikut juga payah juga. Imam mesti handsome, susahlah, payah ni. Pernah saya pergi kursus tu sekalian, imam tu sekalian. Kalau boleh imam tu handsome sikit, menarik remaja datang. Saya adalah muka bangla, payah muka kalau handsome macam selebriti, memang orang nak datang. Sonok. Kalau muka macam apa tu, macam Eril Aziz, kalau imam macam Eril Aziz, orang nak datang, mesti datang. Ini syarat tu, saya payah nak ikut lah. Payah. Tu sebabnya kalau boleh forward, jangan ke depan mana imam ni. Jangan terlampau bosan, nak bidang bosan. Orang tengok, imam dengan pakai ni serban, kan, tengok ada pakai colak lagi, segak. Orang pun jemaah semangat. Saya pernah pergi khusus imam lama dah. Saya tengok handsome, aku jahanam lah macam ni. Imam Bilal tak handsome dah, imam ni. Bilal suara kena sedap lah kan. Kalau Bilal disebut Bilal ni kurang-kurang ni, suara tu janganlah teruk bona macam burung kakak tua, janganlah. Itu gitu. Payah juga tu imam Bilal kita. Tapi kita bersyukurlah tuan sekalian ada Bilal boleh azan kan. Okey tuan sekalian, cukuplah ya. Setakat ni lah. Jadi kita jumpa balik nanti lepas raya lah kan. Ramadan tak dapat sebab ialah 20 rakaat, lepas tu terhad pula. Raya sebulan. Gila tuan sekalian. Sebulan 5, 6, bulan 7 lah. Punya lama betul kan. Kita jumpa balik kita bulan 7 insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.